Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada pagi ini dah tengah hari dah. Kita daripada pagi tadi ada kerja-kerja membaiki jalan di halaman Surau Datuk Seri Abu Hassanuddin Al-Hafiz dan jalan Komplek Tarbiyah Hartul Jannah. Ini lori yang kedua pada tengah hari ini. Beberapa hari lepas kita telah membaiki jalan ini dengan 3 buah lori konkrit. Alhamdulillah telah selesai 3 buah lori. Hari ini 2 buah lori. Jadi jumlahnya dah 5. Untuk makluman, kita iklankan sebelum ini kita perlukan 15 buah lori. Dan kosnya ialah RM20,000 termasuk upah. Jadi perlukan lagi 10 buah lori. Bagi tuan-tuan perempuan yang ingin berinfak sempena dengan minggu gaji ni, kita menyerulah, inilah peluang infak pada kita untuk sama-sama mendapat pahala amal jariah yang berpanjangan, insya-Allah. Nombor akaun yang tertera di skrin 5580154345. Kita alu-alukan bagi derma, zakat ataupun wang syubhah, wakaf pun boleh. Bagi tuan-tuan perempuan yang ingin namakan arwah ibu bapa kita pun dialu-alukan. Ibu bapa yang dah meninggal boleh berikan nama pada kami. Dan setiap seminggu sekali hari Jumaat kita adakan majlis tahlil. Untuk penginfak yang dah meninggal, nama yang tuan-tuan beri akan kita buat majlis tahlil, insya-Allah. Untuk makluman, simen yang lama dah pecah, jalan pun becak.
Baik, alhamdulillah. Tuan-tuan perempuan sidang penonton yang dirahmati Allah Taala, selesai lori yang kedua pada hari ini. Lori terakhir lah. Dan keseluruhannya dah 5 lori. Kita buat peringkat-peringkat dan kita tak tutup jalan sebab pengguna jalan jiran-jiran nak guna. Dan pekerja-pekerja pun ada lagi yang buat kerja. Jadi kita buat sebelah-sebelah lah. Alhamdulillah. Sebagaimana saya longgar tadi, bagi tuan-tuan perempuan yang ingin menyumbang bagi infak konkrit, jalan konkrit ini, di halaman surau Datuk Seri Abu Hassanuddin Al-Hafiz di Komplek Tarbiyatul Jannah, dan juga berbaki lagi 10 buah lori. Jadi kita ada sumbangan sikit, kita buat. Ada yang menyumbang, kita terus buat, InsyaAllah. Untuk makluman, Komplek Tarbiyatul Jannah ini tahun ini adalah tahun ke-11 dan kita berdaftar dengan Jabatan Agama Islam Negeri Perak. Dan aktiviti yang kita jalankan di sini ialah pengajian umumi, pengajian pondok warga emas. Bagi yang ingin belajar di sini, kita buka pengajian. Cuma waktu PKP ini kita masih belum dibenarkan untuk buka sepenuhnya. Saya dimaklumkan tadi Majlis Agama Islam Perak telah pun membenarkan untuk solat Jumaat. Jadi kita akan mulakan semula solat Jumaat di sini. Dengan keliling tadi saya nampak had maksimumnya ialah 40 orang. Jadi hari Jumaat ni jemput yang berdekatan sekitar Ipoh dan juga di Taman Meru, kejiranan Taman Meru ini, untuk sama-sama kita imarahkan semula surau ini dengan SOP yang ketat. Solat Jumaat pada hari Jumaat ini, insyaAllah. Dan kita nak bawa tuan-tuan puan untuk tinjau suasana Komplek Tarbiyatul Jannah pada hari ini. Kita 2 hari lepas kita ada buat live tapi suara tak clear. Kita tinjau surau dalam. Kita tinjau dalam surau, yang mana tempat kita buat pengajian. Sebelum PKP kita ada kuliah duha dengan 15 penceramah jemputan, pengkuliah jemputan. Kita ada baca 15 buah kitab sebulan di sini. Pengajiannya percuma, setiap hari Isnin, Selasa, Rabu, setiap minggu 9 pagi kuliah duha berkitab. Baik, ini suasana dalam surau yang selesa. Surau Kompleks Tarbiyatul Jannah, surau yang kita namakan sempena dengan nama penaung kita, almarhum Datuk Seri Abu Hassanuddin Al-Hafiz. Jemput untuk solat Jumaat pada hari Jumaat ini di sini, insyaAllah, dengan SOP minta jemaah yang hadir untuk pakai topeng muka, pelitup muka, mengambil wuduk siap-siap di rumah, dan bila sampai sini penjarakan sosial, penjarakan fizikal 1 meter, dan daftar nama dan ambil suhu, insyaAllah, daftar suhu. Ini cenderamata yang Komplek Tarbiyatul Jannah dapat. Sebahagiannya ialah penyertaan para pelajar kita dulu, pelajar tahfiz dalam aktiviti-aktiviti termasuk qasidah peringkat kebangsaan Naib Johan dan peringkat negeri Kedah Johan. Dan juga cenderamata termasuk yang diterima oleh Datuk Seri Abu Hassanuddin Al-Hafiz diletakkan di sini. Untuk makluman, kita punya surau ni Majlis Pecah Tanah pada 2016 oleh 2 tokoh ulama, Syekh Muwafaq daripada Syria dan Datuk Seri Abu Hassanuddin Al-Hafiz sendiri selaku penaung. Pada 7 April 2016 kita pecah tanah, dan sebelum tu dah banyak kali kita buat program solat hajat di atas tapak
2016 kita dah mula pembinaan. Genap hampir 2 tahun selepas kita kegigihan almarhum Datuk Seri Abu Hassan Al-Hafiz dan tim kami dapat mengumpul dana. Dan kita berjaya menyiapkan pada tahun 2018 dengan perasmiannya oleh almarhum sendiri pada 1 Mei 2018 dengan dihadiri kemeriahannya dihadiri oleh ramai para alim ulama dan muslimin muslimat, para penyumbang, para penginfak, para pewakaf yang kita raikan. Dan genap 1 Mei 2019 almarhum setahun almarhum Datuk Seri Abu Hassan Al-Hafiz kembali ke rahmatullah, iaitu dalam persiapan untuk hadir ke sini pada subuh. Selepas beliau menunaikan solat subuh di rumah, beliau rebah, sedangkan siap-siap untuk bertolak ke sini. Baik, saya nak tinjau untuk bawa tuan-tuan ke projek terkini. Selain daripada kita buat projek jalan tadi, projek rumah wakaf yang hari ni alhamdulillah dah kita mula cat. Boleh tengok cantik ceria dengan warna cat, pemilihan warna cat yang telah kita mula cat rumah ni. Ini daripada jarak surau nak ke rumah wakaf. Ini blok yang blok rumah wakaf juga yang siap 2014. Ini juga akan berfungsi sebagai rumah wakaf untuk para pelajar warga Mas. Kita ada kuda. Nanti dah reda kes COVID ni, kita ada aktiviti menunggang kuda di sini. Antara salah satu jenis haiwan yang kita pelihara di sini. Namanya jambu dan jambul. Sepasang. Ini kandang sementara. Ada sponsor, ada tuan-tuan yang ingin menyumbang, kita akan buat dia punya gelanggang dan juga kandang khas untuk kuda kita. Ini 7 unit pintu rumah wakaf. Masih ada lagi yang belum dibeli dan dijual wakaf oleh penginfak. Bagi tuan-tuan yang ingin berwakaf, 40,000 seunit. Rumah yang cantik, selesa, luas. Tuan-tuan yang ingin menyumbang, kalau tak 1 unit, bolehlah menyumbang untuk kongsi-kongsi. Kita berwakaf. Kita masih memerlukan hampir 200,000 sasaran untuk kita menyiapkan ataupun menjelaskan baki pada kontraktor. Rumah ni hampir siap dah. Ya, tinggal nak pasang tingkap. Cat pun dah hampir separuh. Dan kita tunggu untuk pasang almari kabinet. Nempah almari kabinet dan pemegang tangga nanti kita akan buat stainless steel. Untuk warga Mas, kemudahan mereka. Ini dalam ruang tamu dan juga ruang tidur. Dapur yang selesa, tandas yang agak luas. Di belakang ni ada ruang kosong. Warga Mas bolehlah nak berkebun, cucuk tanam, nak tanam ulam-ulam, sayur. Tanah yang subur di sini. Air dah ada. Bekalan air dah masuk. Alhamdulillah. Air bersih, sejuk, laju, kuat tekanan. Alhamdulillah. Elektrik pun dah siap. Wiring semua dah siap.
Cuma nak masuk bekalan. Tunggu semua dah okey, kita akan masuk bekalan elektrik. Okay, ada yang bertanya, pengambilan pelajar macam mana? Pengambilan pelajar kita jangka kalau PKP berakhir, kita bolehlah menerima kemasukan awal pada Mac. Bulan Mac insya-Allah. Ini chat banyak. Bulan Mac kita akan pengambilan pelajar. Ada yang tanya macam mana proses bagi tuan-tuan perempuan untuk pengambilan pelajar sulung ni. Kita target untuk 20 orang dulu, warga emas muslimat umur 50 tahun ke atas, yang sihat fizikal dan mental, yang boleh memberi komitmen untuk belajar di sini. Kita nak dia betul-betul serius lah, full time sini. Dia tak ada part time ataupun dia rasa rumah ni jadi rumah persinggahan, rumah kedua tu tak nak lah. Kita nak dia full time di sini. Dan juga yurannya ialah kalau dia nak duduk serumah ni, untuk seorang saja, untuk dia duduk, yurannya 500. Tapi kalau dia nak kongsi duduk 2 orang, nak berteman dengan kawan, dengan anak, tapi anak mestilah warga emas jugalah. Kalau maknya umur 80, anak umur 50, okey. Di luar ni bising sikit. Kita pergi rumah ujung. Surau tak jauh, dekat je. Cuma agak mendaki sikit lah. Sebab tu kita nak yang fizikal, yang sihat. Kita tak berapa galakkan yang berkerusi roda dan bertongkat untuk menginap di sini. Kita galakkan yang sihat. Sebab surau dia agak ke bawah sana. Saya sambung tadi, yuran RM500 bagi seorang kalau dia menginap seorang dia. Kalau dia nak menginap berdua, seorang RM300. Makan minum kita tak sedia, boleh masak ruang dapur yang saya tunjukkan tadi. Ini ruang dapur. Sini boleh letak mesin basuh. Mesin basuh, pipe pun dah standby. Lubangnya pun dah standby. Ini tempat peti sejuk. Peti sejuk saiz sederhana lah. Jangan bawa yang 4 pintu pula kan. Atau bawa freezer besar, seekor lembu boleh masuk. Tak payah, kita standby saja di sini. Ini tandas pun dah siap. Mangkuk jamban pun dah. Mangkuk duduk. Selesa. Alhamdulillah. Ini unit yang berasingan dengan 6 yang lain. Unit ni kita cadang untuk tok guru kita, mudir kita akan duduk bersama isteri beliau. Jadi bila tok guru ada, setiap sembahyang waktu kita ada majlis ilmu, tazkirah, pengisian pada warga emas yang duduk full time sini. Kita adakan majlis ilmu setiap solat 5 waktu, ada tazkirah, lepas tu kuliah duha, berkitab, belah petang ada kelas fardu ain, malam ada kelas Quran. Kita berikan ruang untuk warga emas ni belajar hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis dan Jumaat full time, penuh, dan kita beri rehat, cuti lah pada hari Jumaat. Selepas solat Jumaat dan juga hari Sabtu dibenarkan hari Ahad setiap minggu, kecuali minggu terakhir, minggu keempat, kita benarkan untuk balik ke rumah, balik kampung, ataupun outing, ataupun ada keluarga nak datang ziarah di sini. Kalau tak nak balik rumah, boleh datang ziarah di sini. Cuma kita antara syaratnya, kita tak benarkan anak-anak atau cucu datang menginap dalam rumah ini. Mereka boleh menyewa di chalet homestay yang ada di kawasan komplek Tarbiyah Janah ni. Ada chalet dan homestay, mereka boleh menyewa.
Mereka ziarah opah mak mereka di sini. Untuk maklumat lanjut boleh hubungi nombor telefon saya 0194720717. Ini van milik Mahat kita. Alhamdulillah. Kita tak beli cash, kita bayar tiap bulan bank. Kalau ada orang nak sponsor full bayar lagi bagus. Ini ada yang wakaf. Ini bangunan asrama pelajar. Ada dom dan bilik warden. Kita nak cat baru insya-Allah. Lepas rumah wakaf cat, kita akan cat baru. Banyak projek nak buat ni untuk peluang infak pada tuan-tuan. Untuk kita baik pulih, kemaskini balik keadaan di Mahat kita. Untuk persiapan pengambilan pelajar nanti. Dan juga untuk tuan-tuan perempuan datang ziarah. Kita, sebagaimana saya umumkan tadi, untuk solat Jumaat, kita mula balik Jumaat ni, minggu ini. Cuma pengajian kita tangguhkan lagi kerana Majlis Agama Islam hanya benarkan kuliah maghrib sahaja. Jadi kita tak buat kuliah maghrib di sini. Jadi untuk pengambilan warga emas pada bulan Mac, bagi tuan-tuan yang ingin proses temuduga, kita buka temuduga ni, maklumkan pada saya. Bagi yang sekitar dekat ni tak apalah, yang jauh kena tunggu PKP selesai. Boleh maklumkan tarikh. Saya akan adjust masa saya untuk sesi ruang temuduga. Ada yang tanya semalam pada saya, kelengkapan macam mana? Saya lebih suka kelengkapan kami tak sedia. Sebab kita pun tak ada duit. Tuan-tuan boleh belilah keperluan asas. Katil, tilam, peralatan untuk masak, tonggas, almari baju, yang tu kesesuaian lah untuk bilik tu. Jangan bawa satu rumah barang-barang perabot pula yang apa panggil, sofa apa semua tu terlalu nanti sempit tak muat. Alhamdulillah antara peliharaan Kota Raja. Gitu. Ada ayam serama, anak itik. Dia kokok. Ada burung merpati. Anak cucu yang nanti opahnya duduk sini, bolehlah datang tengok haiwan peliharaan kita. Ada arnab. Ni jambatan Bengkok. Jambatan Bengkok dulu tak jadi buat, dibatalkan, tapi kita wujudkan di sini. Ada Bengkok sikit. Ni tuan-tuan, ada chalet yang saya sebut tadi, kalau ada yang nak menyewa. Chalet ni kita nak upgrade. Cuma tukang tak boleh datang daripada Kedah kerana PKP. Kita nak upgrade sikit untuk peluang untuk dana ekonomi kita lah bagi orang-orang yang menyewa sini. Dapatlah kita bantu Mahat. InsyaAllah kita nak upgrade sikit lagi untuk keselesaan. Ada lagi belakang sana ada dom, ada homestay. Boleh hubungi pihak kami nanti insyaAllah lepas PKP. Dah cantik, dah kemas elok. Jumpa ramai orang kena pakai mask. SOP. Okey tuan-tuan, ni kita jalan projek banyak ni serentak. Alhamdulillah.
Ni projek taman haiwan kita. Cadangnya buat mini zoo lah. Tuan-tuan tengok situ ada gelong. Itu tempat loji ya. Kita jaga alam sekitar, jaga sungai untuk tidak berlaku pencemaran. Kita buat ikut spek insya-Allah. Najis-najis haiwan kita proses. Ada saluran kumbahan dia. Kita tak lepaskan direct ke sungai. Itu yang penting. Ini meniti titian. Mudah-mudahan kita dipermudahkan di akhirat nanti. Meniti titian siratal mustaqim. Ya, siratal mustaqim tu titian sirat. Dia apa kerja sini? Oh, ni kandang kambing. Ni projek kandang kambing. Kambing kita pun tiap-tiap hari macam nak beranak lah ni. Semua bunting. Subur. Ni angsa, telur itik tak kutip lagi. Angsa, itik, ayam Belanda. Swan pun ada. Ni insya-Allah tuan-tuan kalau dah siap nanti kan cantiklah kemas kawasan ni. Kita buat macam taman. Ada bela ikan talapia, ada kolam sini. Jadi tuan-tuan yang ingin berinfak, tadi kita tawarkan dengan infak dana pembangunan. Yang tadi kita buat jalan, konkrit jalan di awal siaran kita tadi. Kita tengok tadi dah lori yang kelima minggu ini. Dan infak untuk rumah wakaf masih lagi berbaki. 100,000 lebih, hampir 200,000 sasaran kita. Ada beberapa tambahan yang perlu kita tambah lagi untuk almari kabinet dan jeriji besi, grill dan pemegang tangga stainless steel di rumah wakaf tadi. Minggu ni proses mengecat. Doakan untuk kemasukan bulan 3 kita boleh ambil pelajar. Dan ini ialah projek yang kita jalankan serentak juga. Ini untuk haiwan peliharaan kita. Petak-petak ni, petak angsa, petak merpati, petak burung, reban burung, burung puyuh, angsa, itik, ayam serama. Kuda nanti kita akan buat di atas sana insya-Allah. Akan datang mungkin ada rusa dan burung unta. Dan sebahagian alhamdulillah ada sahabat yang sudi hadiah dan infakkan haiwan. Alhamdulillah ada juga yang sponsor. Bagi tuan-tuan yang ingin menyumbang makanan haiwan pun dialu-alukan berbentuk duit ataupun berbentuk duit ataupun haiwan, makanan haiwan tu hantar sini pun boleh. Ikan tengah banyak sungai ni. Alhamdulillah. Air yang jernih. Ya tuan-tuan, untuk sebelum saya akhiri, saya jemput selepas PKP untuk tuan-tuan datang ziarah ke Komplek Tarbiyah Raudatul Jannah, Dr. Raja Ipoh Perak. Nombor telefon saya tertera 019 472 0717 dan nombor akaun juga tertera bagi tuan-tuan yang ingin menyumbang. InsyaAllah kami doakan para penyumbang, para dermawan, Allah Ta'ala berkati, luaskan rezeki dan dilindungi daripada wabak penyakit. InsyaAllah. Amin Rabbal Alamin. Sekian saja. Untuk akhirnya, untuk pengumuman, esok kita ada kuliah ataupun bual bicara online bertajuk Hikmah dan Pengalaman Pesakit COVID-19.
antara hidup dan mati. Bersama dengan Ustaz Hanafiah Abdul Malik. Yang tak asing lagi, selalu kita lihat beliau dalam rancangan Tanyalah Ustaz dan sebagainya. Syekh Abdul Karim Omar Al-Makki Al-Fatani, yang baru ni disahkan sakit COVID, sebagai pesakit COVID, dah sembuh. Itu juga Ustaz Hanafiah pun baru sembuh. Dan juga Ustaz Zuhdi Makpiah dan Ustaz Idris Samsudin. Kita akan selang-seli dengan alunan zikir, doa pada malam esok 9 malam di FB Live Komplek Tarbiyah Ratul Jannah, Kota Raja Ipoh. Malam esok kita akan, malam Jumaat, kita buat minta para penceramah kita dapat mendoakan sama-sama, kita aminkan. Mudah-mudahan insya-Allah kita dilindungi daripada Allah SWT daripada musibah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.